12. Kita ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur sekali lagi kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha mentadbir dan mengatur segala-galanya. Dialah Allah yang dialah Allah yang darinya kita datang dan kembali kepadanya kita kembali. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah,
Jadi kita syukur pada Allah kerana Allah masih lagi memberikan kepada kita satu kenikmatan yang besar. Setelah daripada Allah bagi peluang untuk hidup pada hari ini, yang kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Allah rezekikan kita dapat salat subuh, dan Allah rezekikan kita dapat baca Quran, dan Allah rezekikan kita dapat pula duduk mentadabbur makna Al-Quran. Inilah rezeki sebenarnya. Bukan sekadar rezeki kita tu apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, rezeki. Tapi ada banyak lagi bentuk rezeki selain daripada harta duit tu. Rezeki sehat, rezeki masa, rezeki dapat duduk dalam majlis ilmu, rezeki jumpa kawan-kawan yang baik, rezeki jumpa ustaz, rezeki jumpa anak murid, rezeki jumpa siapa-siapa lah. Jadi rezeki ni banyak. Antara lainlah rezeki kita dapat baca Quran, alhamdulillah. Dan kita minta kepada Allah, dia menjadi asbab kepada hati kita yang panggil tenang, boleh melepaskan tension kita. Kalau orang tension lah. Tapi Quran ni Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Boleh hati menjadi tenang. Kita doakan asbab dia kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah perlunya kita kadang-kadang dalam kesibukan kita, bila kita baca ayat semalam orang yang lupa kepada Allah di dunia ni, Allah lupa kepada di akhirat. Berasa kita ni banyak juga lupa. Kalau kira lah. Tapi Allah Ta'ala yang paling dia marah ialah orang yang lupa tidak beriman kepada dia. Tapi orang yang kita sudah beriman, jangan kita rasa maknanya okey dah aku dah beriman. Tak. Masih lagi kena senantiasa perbaiki hati kita, senantiasa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dia menjadi asbab kepada kelembutan hati dan ketakwaan. Bukan kita baca Quran ni nak koyak kita ni pandai, tidak. Nak kata kita ni bagus, aku baca Quran tiap-tiap hari ni. Bukan sebab nak sebut kita ni bagus, tidak. Sebaliknya kita yang berhajat kepada Quran untuk kita perbaiki diri kita dan menjadi sebab Allah Ta'ala merezekikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lain yang banyak. Semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan Al-Quran. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dari ayat yang kita baca sebelum daripada ni, itulah walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu cerita tentang orang-orang yang kafir. Mujrim ni orang kafir, maksudlah juga orang berdosa. Dalam tafsir disebut orang yang berdosa. Paling besar dosa besar ialah dosa syirik lah. Lepas daripada syirik tu dosa-dosa lain, makna termasuk semua dalam orang-orang yang berbuat dosa ini. Daripada sebesar-besar dosa sampailah sekecil-kecil dosa, mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bunyi timbangan, tak apa, kita beriman berasa sedap. Padahal sifat orang yang beriman ni, dia takut kepada dosa. Walaupun benda tu kecil, kerana dia takut kepada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang kita baca juga, ayat yang ke-13 tu, cerita tentang Allah Ta'ala sebut bila dia orang minta nak balik ke dunia, Allah Ta'ala kata tak boleh dah. Sebab Allah dah ada satu ketetapan akan penuh neraka ni dari kalangan jin dan manusia. Dan kalaulah Allah berkehendak nak bagi hidayah, boleh saja. Tapi dah jadi ketetapan Allah bahawa akan ada penghuni neraka. Kalau Allah Ta'ala nak suruh semua masuk syurga, tak ada masalah, boleh.
Tapi ketetapan Allah dia nak uji manusia, mana ada dalam ujian dia ada yang rugi, ada yang untung. Jadi sebab itu hidup ni kita kena usaha menempatkan diri di kalangan mereka yang Allah sifatkan sebagai orang yang berjaya. Kita tak tahu kita ni ahli syurga ke ahli neraka, tak tahu. Kita harap saja semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni sebahagian dari ahli syurga. Dan harapan itu bukan sekadar harapan biasa-biasa. Kita sangat-sangat berharap Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab api neraka. Tapi itu kekal sebagai harapan. Setinggi mana pun dia tetap harapan. Dia tak akan sampai ke tahap keyakinan. Sampai sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW masih lagi duduk dalam harapan masuk syurga. Nabi kata Abu Bakar ahli syurga, Umar ahli syurga. Tapi dia tak adalah kata, oh kalau kita aku dah yakin dah ahli syurga. Tak, masih lagi dia beramal. Nabi wafat, dia beramal. Sampai saat akhir hidup dia pun masih lagi dia berharap sebagai ahli syurga. Walaupun Nabi dah janji, dia tetap tidak letak dalam keyakinan. Sebab urusan takdir mati, hidup mati ni urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam ayat surah Kahfi kita baca, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kalau Allah berkehendak, baru kita begitu. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita ni jangan pernah sombong dan jangan pernah merasakan kita ni confirm dah masuk syurga. Sebagaimana jangan pernah sebut pada orang yang masih hidup dia confirm ahli neraka. Sebab dia belum lagi mati. Kalaupun dia lah ni kita kenal dia sebagai orang kafir, boleh jadi dia bertaubat di akhir hayat, kita tak tahu. Dan kalaupun kita tengok seorang tu ahli ibadah, boleh jadi dia terganjil-gancil di akhir hayat pun kita tak tahu. Habis tu macam mana Ustaz kalau gitu? Tak ada macam mana. Setiap waktu kita kena bergantung dan berharap kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas keimanan dan semoga Allah matikan kita di atas agama Islam. Kita belajar ni bukan untuk sombong diri. Kita belajar ni untuk kenal hakikat kita ni sebenarnya sangat berhajat kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata kita, aku dah baca Quran tiap-tiap hari, tak baca, aku ahli syurga, tak ada. Siapa dia rasa lagu tu, dia kena istighfar banyak-banyak. Kita bukan belajar untuk kita menjadi orang pemilik kunci syurga, tau. Kita belajar ni untuk meletakkan diri dalam golongan mereka yang kita harapkan sebagai ahli syurga. Maknanya apa? Bila kita belajar, kita tahu sifat-sifat ahli syurga ni macam mana. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian beramal saleh. Jadi kita ni berusaha, ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku beramal kepadamu. Ya Allah, semoga dengan iman dan amal itu engkau jadikan aku sebahagian dari ahli syurga. Kita juga belajar ni sifat ahli neraka. Mereka kufur kepada Allah, mereka sombong, mereka takabur, mereka tidak beramal dengan amal saleh, mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Maka kita mengelakkan diri. Kita doa, ya Allah, selamatkanlah aku daripada sebab-sebab kesyirikan. Tujuan ilmu ni membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makin lama, makin kita belajar, makin kita rasa orang panggil sombong, maka kita kena istighfar balik, duduk semula. Cek balik, apakah kita ni berada pada landasan ilmu yang benar, ataupun kita ni sebenarnya menjadi orang yang diuji oleh Allah dengan ilmu. Kita baca dalam surah Kahfi, antara fitnah dalam kehidupan adalah fitnah ilmu. Bukan orang lain, Nabi Musa pun Allah uji dengan ilmu. Bila orang tanya siapa yang paling alim, Nabi Musa kata, tak ada dah aku, Nabi Musa.
Kita ni lagu mana baru ngaji sikit, kalau tiba-tiba kita rasa kita ni pandai banyak. Allahu Akbar. Kita ni, saya lah terutamanya, untungnya pasal orang lain tak boleh nak mengajar, jadi orang kata tolaklah. Tak ada rotan akal pengguna. Bahasa mudah gitu. Kalau mari waktu guru besar duduk belakang dah kita ni. Kata guru saya waktu di Madinah dulu, kamu ni nak belajar ni baliklah masyarakat masing-masing. Tak payah duduk di Madinah. Sahabat-sahabat dulu pun merantau. Sahabat Nabi bila Nabi wafat merantau, keluar pergi ke Syam, pergi ke Iraq, pergi ke Mesir, menyebarkan dakwah. Saya kata balik, jangan duduk di Madinah. Walaupun duduk di Madinah ni afdal, tapi balik pergi, balik kampung. Pasal apa? Medan dakwah di sana luar. Dan kamu lebih beruntung daripada aku, kata Syekh. Kamu ni lebih beruntung daripada aku. Pasal aku ni walaupun ngajar kamu, aku tak boleh ngajar di masjid-masjid besar sebab tu guru ramai sini. Tak, guru ramai. Orang ngajar hadis, orang ngajar hafal Quran. Ramai orang hafal Quran, ramai orang hafal hadis. Jadi kalau dia duduk di Madinah tu, dia walaupun lecturer mesti duduk di masjid dia mengaji, biasa dia kata. Bawa teh, minum kopi, duduk dengar majlis ilmu untuk guru lebih besar. Dia lecturer mah. Kita ni anak murid dia ni balik kampung tu dia ustaz, rumah ustaz. Kalau dia mari sini dia tahu, ustaz. Kalau pagi tiada rotan akal pun berguna. Gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya kita dalam yang sedikit tu kita harapkan rahmat Allah berganda kepada kita. Jangan sombong. Allahu Akbar. Jadi semua yang kita dapat ni adalah anugerah dan rahmat dari Allah, rezeki. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah berkehendak, boleh Allah Ta'ala bagi hidayah kepada semua orang. Tapi Allah lah yang berkehendak. Ada yang dia bagi hidayah, ada yang dia tak bagi. Jadi ada yang akan jadi ahli syurga dan ada yang akan jadi ahli neraka. Dan saat itu tiada jalan pulang. Tak boleh nak patah balik. Ya Allah, boleh tak nak ulang balik kehidupan ni, nak jadikan aku ni sifat orang beriman? Tak boleh. Dan sampai hari akhirat tu kita tengok, kita ni bawa sifat. Kita bawa sifat kita. Syurga bukan milik kita. Kita mempersiapkan diri. Macam kita kata anak kunci lah. Anak kunci ni asalnya kosong. Ni pintu dia. Kita pergi kat tukang kunci, kita pun tepuk. Ukir. Sampailah masa dia, kita masuk, boleh buka kunci. Lepas tu kita pun ada kopi lagi. Ni kopi dia ni. Nak buka kunci ni, gigi dia kena lagu ni. Kita pergi kat tukang kunci, ambil pula gigi kunci kosong. Ukir lagi, ukir. Semua gigi-gigi yang sama dengan ukiran pertama tu buka, boleh buka kunci. Kalau tak sama, tak boleh. Jadi kita ni tak sampai lagi ke pintu tu. Duduk di pintu tu tak sampai lagi. Sekarang ni tengah tepah kunci. Ada orang ambil anak kunci, ada orang tak nak ambil pun anak kunci tu. Anak kunci tu adalah la ilaha illallah. Kemudian kita pula duk ukir gigi dia. Kalau tak ada kunci, tolak dulu lagi. Kalau ada kunci tu pun duk ukir gigi dia. Gigi dia tu, ada gigi yang boleh buka kunci tingkat bawah syurga. Setakat tu je dia boleh masuk. Ada gigi yang boleh buka tingkat tengah daripada syurga. Setakat tu dia boleh masuk. Ada gigi yang boleh buka tingkatan tinggi daripada syurga. Jadi setiap kita ni sedang mengukir gigi-gigi kunci masing-masing. Untuk kita bawa bekal kunci ni. Bukan kita kata kita memiliki, tak, kita hanya bawa je. Akhirat nanti, tengah nak masuk, bahasa mudah ni dipanggil analogi, bahasa kiasan. Nak buka tu boleh buka atau tak boleh buka? Tengok di sana. Allah Ta'ala kata, ni sifat dia.
Hak boleh masuk syurga ni, orang dia ciri-ciri gini, A, B, C, D. Kita pun tengok, oh, sama dengan kita. Alhamdulillah. Kalau bawa, oh dia ni kata, orang Kristian. Dia rasa dia beriman, hebat. Dia rasa dia tempa kunci yang betul. Sampai-sampai bawa juga kunci. Kunci tak betul. Dia tempa main gigi kunci dia. Kunci pun tak betul dah. Gigi dia apa dah lagi. Akhir sekali nak masuk pun tak boleh, tak cukup, tak boleh masuk dah. Kunci salah. Jadi inilah dia, kehidupan kita ni ibarat kita sedang menempa kunci pintu syurga. Kita bukan memilikinya lagi, kita sedang mencari, menempa, mengukir, mempersiapkan sebagai bekalan. Bila mati, matilah dalam keadaan kunci itu bawa. Ingat, kunci itu adalah La ilaha illallah. Mati di atas kalimah La ilaha illallah, kita pun bawalah dia bersama. Mati tak bawa La ilaha illallah, habis. Tak ada kunci. At the first place, orang putih kata, mula-mula lagi kunci tak ada dah. Apatah lagi gigi dia. Jadi inilah dia kehidupan kita ni, menempatkan diri sebagai orang yang berada dalam keredaan Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala taufikkan kita untuk menepati sifat-sifat yang ada dalam Quran bila kita baca begini. Tapi rasa juga galak ni banyak juga bila kita duk baca. Diri kita ni rasanya kalau nak perfect 100% tu memang tak lah. Payah baca gini, tak sapa. Bila sifat tengok banding dengan cerita-cerita sahabat dulu, jauh lagi lah kita. Kita ni kalau fikir boleh jadi kunci ni asal boleh buka ya, duduk di tangga pun tak apa dah, ya Allah. Berasanya hakikat diri tu, kalau batu kata syair Al-Imam Syafi'i tu kan, syair tapi disandarkan, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku ni kalau fikir lastu lil firdausi ahlan, aku ni kalau nak kata nak masuk syurga firdaus, hak paling tinggi tu, rasa tak layak rasa. Betul tak? Bahkan bukan setakat nak masuk firdaus, kita ni waktu taruh Imam Syafi'i, kita ni berasa kalau boleh masuk syurga bermujud dah. Tapi wala aqwa ala naril jahim, dan mintalah aku tak sanggup nak masuk neraka. Hanya saja kerana Nabi pesan kepada kita, kalau alam-alam masuk syurga minta firdaus tu, barulah kita rasa kita ni minta bukan kerana kita rasa layak, kerana Nabi suruh minta. Dan kerana rahmat Allah tu luas, lalu kita kata, ya Allah, kurniakanlah aku firdaus. Kalau tidak berasa ya. Buat apa ni? Buat sifat dia. Mari kita baca sifat macam mana yang Allah Ta'ala sebut sebagai ahli syurga. Hari ni sifat dia kita baca. Ayat yang ke-15. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu. Sesungguhnya sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, orang yang bila baca ayat-ayat Quran kharru sujjada, mereka pun tunduk bersujud, merebahkan diri sambil bersujud. Wasabbihu wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih, menggerakkan lidah mereka bertasbih memuji Tuhan mereka.
wa hum la yastakbirun, dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Bila kita baca ayat ni, kita pun dengan harapan, ya Allah, aku nak sifat ni, aku nak sifat ni. Sebab itulah bila kita baca ayat ni, kita pun sujud. Betul ya nama sujud tu. Betul ya kita baca sujud subuh Jumaat tu, sebab kita nak sifat. Sifat apa dia? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza, sebenar-benar orang yang beriman kepadaku ialah orang yang apabila apa? Idza dzukkiru bi ayati rabbihim, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Kita pun duk bantu dengan solat ni, duk baca ayat Quran ni. Kharru sujada, mereka merubahkan diri dan bersujud. Wasabbahu, dan bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong takabur. Kita pun, ya Allah, aku nak orang ni, aku nak jadi orang ni. Kita pun sujud. Sujud dengan harapan kita ni sifat tu sama seperti apa yang Quran sebut. Ni orang beriman. Jadi sujud tu ada makna. Bukan sujud subuh Jumaat tu sebab saja-saja nak sujud. Kalau kita baca ayat-ayat sajadah, kita akan dapati sebelumnya ada perintah, ada cerita untuk sujud, dan kita nak menepati sifat itu. Ini saya kata tempur diri tu. Kita ni nak berusaha menepati ayat Quran. Allah Ta'ala kata macam ni, ginilah kita. Kalau boleh, on the spot kita buat. Okay? Tu hak kita mampu lah. On the spot, dengar ayat Quran, tunduk sujud, kita pun Allahu Akbar, sujud. Apa yang kita buat dalam sujud? Bertasbih. Wasabbahu bihamdi rabbihim, baca tasbih. Apa kita baca dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la. Ada riwayat sebut sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi sebenarnya riwayat itu adalah pertikaian dia. Yang asal dalam bab sujud ni, kalau kita tengok dalam ayat ni, apa dia? Tasbih. Lepas tu waktu saya baca kitab Muniatul Musalli dengan Dr. Al-Fadhil, Dr. Abdul Basit di Radio Aikim, satu ketika dulu dia baca. Bila sampai bab doa yang disunatkan dia baca dalam sujud tilawah, antara sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mana memang kita dah amal daripada dulu-dulu ni. Dia kata yang asal ialah tasbih. Yani jangan tinggal subhana rabbiyal a'la. Kerana tasbih dalam sujud disebut dalam ayat ni. Kalau sajada wajhiya lilladzi, dalam tu kalau kita baca sajada, sujudlah wajhiya, wajahku, lilladzi, kepada Tuhan yang khalaqahu, menciptakan dia, wa sawwarahu, membentukkan dia. Betul? Sajada lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, yang telah membelah telinga dia, wa basarahu, mata dia. Betul? Bihamdihi, dengan puji kepadanya, wa quwwatihi, dan dengan kekuatannya, fatabarakallah, maha tinggi, maha banyaknya kebaikan Tuhan yang sebaik-baik pencipta. Betul, memang ada pujian. Tapi kalimah tasbih tu, subhana rabbiyal a'la tu tasbih. Jadi kalau kita sebut dalam ayat ni,
kharru sujjadan wa sabbahu. Kita nak relate antara sujud kita dengan ayat Quran. Ayat Quran kata mereka rebahkan diri dan sujud, kharru sujjadan wa sabbahu tasbih. Jadi lebih baik kita jangan tinggal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada riwayat sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang tambah, setengah orang terima, hak tambah setengah orang tak terima. Tapi yang paling sahihnya, hak memang confirmnya, setakat subhana rabbiyal a'la tu memang confirm. Itulah zikir yang kita baca dalam sujud. Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan dia tidak sombong. Bila sujud tu bukan makna kita ni hebat. Bahkan kita rasa ya Allah, Allah tu maha agung, Allah tu maha hebat. Sehingga kita keluar daripada salat, keluar dalam hati seorang hamba yang makin rendah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bila salat makin banyak salat dia makin tunduk, makin jadi orang baik. Makin bila tu dengar ayat Quran, dia macam seolah-olah orang panggil apa? Kalau bahasa Tok Bomo lah, bahasa Tok Bomo ni. Contoh ni analogi. Kalau ular tu tengah backing, ular tengah duduk tegak macam ni, jumpa batu geliga dia macam mana? Orang panggil batu geliga, ada geliga ular. Contoh lah ni. Ular tu pun hok begini tu kan. Tunduk jadi. Kita ni bukanlah takut ke geliga tu dah. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kita ikutlah tu ilmu Tok Bomo kita katalah. Cuma nak sebutnya konsep tu. Kita ni orang beriman, kita tak takut pada batu geliga ke apa, ikutlah tangkap ke apa. Orang beriman yang memberi ketakutan dan ketundukan kepada dia ialah ayat Quran. Bila dibacakan kepada mereka ayat Quran, kalau dia hok tengah baking kagah begini semua ayat Quran, tunduk. Umar radhiyallahu anhu pun gitu. Baking Umar ni baking, garang, sifat dia garang. Bila dia sebut tidak boleh, orang panggil menetapkan mas kahwin tak boleh mahal. Seorang wanita bangun tegur, wahai Umar, ayat Quran kata wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran. Kalau kamu berniat nak tukar isteri atau nak ceraikan isteri, kamu dah bagi kepada dia mas kahwin banyak, maka jangan kamu ambil balik. Bila baca ayat Quran, Umar dengar. Dia khalifah, sifat dia dengar ayat Quran, tunduk. Tak boleh kata apa. Kita ni sifat tu lah sifat mukmin. Bukan sombong. Jangan bahkan kalau kita sombong dengan ayat Quran lagilah. Dengan ahli Quran lagilah. Bila ada budak baca Quran, tengok dia budak baca Quran, kita muliakan dia. Saya ada kadang-kadang ada orang ni kecenderungan dia politik. Saya sebutkan baru ni kan, kita tak setuju dengan orang kerana politik dia biar. Tapi kalau dia tu ahli ilmu, ada Quran, kita kena muliakan sebagai ahli Quran. Walaupun kita tak setuju daripada cerita politik, pasal Quran. Orang mukmin ni sifat dia dengan Allah tinggi. Ni menepati sifat. Kita bila dengar ayat ni, lain kali waktu subuh hari Jumaat, kalau Tok Imam baca sampai ayat ni sujud, kita kena tunduk sujud dengan penuh ketundukan. Bukan Tok Imam sujud saja dah. Apa sujud tu? Sembahyang subuh hari Jumaat memang gitu ya. Bukan. Kita sujud tu dalam keadaan kita tahu sesungguhnya sifat orang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Quran, hati mereka menjadi tunduk, mereka sujud, mereka bertasbih, dan mereka tidak sombongkan diri dengan Allah yang Maha Esa.
tersujud. Lepas daripada tu, mana-mana orang kalau mari depan kita baca ayat Quran, sifat ni sentiasa ada. Kalau orang tu kata Allah ni macam mana sifat dia, dia pun baca ayat Quran, sami'na wa ata'na. Kita ni kena buat macam ni, dia baca ayat Quran, sami'na wa ata'na. Orang mukmin sifat dia macam tu. Bukan kita ni bila dia berhujah dok main cerita tu, cerita dongeng tu, cerita macam-macam. Bila orang main bawa hujah ayat Quran, bawa macam hadis, Wahabi dia tu. Sifat mukmin bukan macam tu. Sifat mukmin bila dibacakan ayat Quran, dalam air selala tu dia tunduk sujud, di luar daripada salat dia akan kata sami'na wa ata'na. Ini sifat mukmin. Kita kalau nak masuk syurga, sifat ni kena ada. Jangan sombong. Siapa-siapa pun. Hari ni bukan kebenaran, saya kata sekali lagi, bukan duduk pada individu. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Quran, hadis. Di situlah tempat duduk kita. Supaya akhirat nanti kita kata, ya Allah, inilah kunci aku bawa dan selama ni inilah yang aku buat. Minta-mintalah boleh buka pintu dia. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hak tu hak ayat dibaca. Hak payah lagi lepas daripada tu, ayat seterusnya. Bangun daripada sujud tu, rupa-rupanya sifat tu tak habis lagi. Hak tu baru bab sujud. Sifat seterusnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Maksud dia, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Dalam kurungan, sedikit sangat tidur mereka. Sikit tidur ni sebab apa? Sebab mereka ada bahagian untuk salat. Malam mereka ni ada bahagian untuk salat. Terutamanya salat subuh, isyak berjamaah, salat subuh berjamaah. Ni pun sebahagian daripada sifat asal dah ni. Ada orang hak ni berat dah ni. Salat yang paling berat pada orang munafik, dua salat ni ya. Dan Nabi SAW sebut, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati wal isya la atauhuma walau habwa." Kalaulah mereka tahu fadilat kelebihan salat subuh dan isyak dalam berjamaah, nescaya mereka akan datang salat walaupun dalam keadaan merangkak. Ini yang asal. Tataja mereka sikit tidur, maknanya paling maksimal tidur dia ialah antara maghrib dan subuh. Tak tinggal orang ni. Siapa salat berjamaah, dia seperti menghidupkan separuh malam. Siapa salat subuh secara berjamaah pula, dia seakan-akan menghidupkan sepenuh malam. Itu fadilat dia. Tapi bagi orang yang lebih advance daripada tu, dia nak fadilat yang lebih utama daripada tu. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ya wahai orang berselimut, bangunlah waktu malam kecuali sedikit untuk tidur. Dalam ayat tu Allah Ta'ala bagi nisbah dia. Banyak mana? Nisfahu, bangkit tu separuh malam. Separuh malam ni banyak jam separuh malam. Kalau kita kata malam tu berapa jam? Antara isyak ke 8 lah kita kata. Ambil lebih kurang ke 8 sampai pukul 6. 8.30 lah. Ya. Berapa tu? 10 jam. Kalau bagi 2, 5 jam. Ui 5 jam. Ini orang-orang hebat. Awinqus minhu qalila, ataupun kurang dia sedikit. Mana kurang daripada separuh, sepertiga malam. Nabi SAW pakai sepertiga akhir malam. Dan Allah Ta'ala pun sebut, dia
turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam untuk menawarkan kepada hamba-Nya. Ni hak berat. Beratlah hak ni bukan calang-calang orang. Hak boleh istiqamah. Yang boleh duduk kekal dalam sifat ni. Jadi kita nak sifat ni, nak kena usaha. Usaha tu lah mujahadah dia berat kan. Bulan Ramadan berasa ringan je. Tidak orang lain saya sebut tu, ustaz pun lagu tu juga. Bulan Ramadan dia berasa ringan. Ya Allah, seronoknya Ramadan boleh. Nak qiyam, semangat gitu. Habis Ramadan cuti. Cuti, raya dekat habis, raya dekat habis. Lepas tu tunggu Ramadan pula. Tengah-tengah tu kan adalah hari kita bangkit, ada hak kita bangun lewat, ada hak kita macam-macam. Allahu Akbar, dipanggil mujahadah. Mujahadah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, apa yang dia buat waktu dia bangun malam tu? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta perasaan ingin memperolehi keredaannya. Khaufan, takut kepada kemurkaannya. Wa tama'an, tamak. Tamak, rasa tamak. Tamak ni apa tamak? Tamak. Kita bahasa kita pun tamak sungguh ni. Tamak ni maksud apa? Tamak ni nak lagi. Jadi kita ni dengan Allah guna istilah tamak. Dengan dia ni kita kena tamak kepada keredaan Allah. Maknanya hidayah ni kita dah dapat hidayah, nak lagi. Kita dah dapat rahmat dah sikit, nak lagi. Masuk syurga pun bukan sekadar asal boleh masuk syurga, tak apa dah, duk tangga tak apa dah. Dah nak lagi. Macam sifat ahli syurga terakhir masuk syurga macam mana? Kita baca hadis kan, ahli syurga terakhir masuk syurga. Ingat tak? Orang mau keluar daripada neraka ni merangkak-rangkak. Dia minta, ya Allah tolonglah keluar. Tengok ada satu pokok. Ya Allah, aku nak duduk pokok tu, tak nak dah tempat lain. Ya Allah kata, yo, pergilah duduk pokok tu. Tengah duduk di pokok tu, nampak pokok lain cantik lagi. Ya Allah, boleh tak nak pindah pokok tu pula? Tadi tak nak dak. Ya, dak ni lah dan honing dia. Lepas tu gini. Siapa duduk dekat? Tengok ada pokok dekat dengan syurga. Nak. Ya Allah, boleh nak dekat tu. Tadi ni tak dah. Tak ni. Apa ada tempat pintu syurga, dengar pujuk. Ya, bunyi-bunyian syurga, haruman syurga. Ya Allah, boleh tak nak masuk syurga? Tadi kata tak nak minta dah ni lah dari Allah. Sehingga Allah Ta'ala tertawa. Dalam hadis tu Nabi kata Allah Ta'ala tertawa. Akhir sekali Allah masukkan dia dalam syurga. Dan ahli syurga paling rendah darjat dia macam orang tu, Allah Ta'ala kata, membayangkan banyak mana aku nak dalam syurga ni. Banyak mana apa yang kamu impikan. Dia pun duk bayang, Allah nikmat syurga ni. Allah Ta'ala kata, aku bagi 10 kali ganda daripada kamu bayangkan. Tamak. Sifat tamak. Dalam dunia ni sebelum sampai ke syurga, sifat tamak tu kena dah ada dah. Walaupun kita dah salat dah, rasa nak lagi. Baca Quran dah, nak lagi. Buat sedekah dah, nak lagi. Berembuk. Hari ni tak boleh bagi salam, esok nak bagi salam. Pada la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi kata, jangan pernah kamu memandang remeh satu amalan baik, walaupun sekadar kamu jumpa saudara kamu dengan wajah yang ceria. Senyum, buka pintu senyum. Ada sebab itu buat tu, pasal Nabi suruh. Betul tak? Bukan sekadar kata saja-saja. Memang saja-saja tu hibur apa, ya, tapi ada sebab. Dan jangan pernah memandang remeh benda tu. Walaupun kita buat dalam keadaan suka-suka, happy-happy, kurang kadang-kadang, hari ni saya kalah, esok saya menang, lusa saya bagi salam, duk jauh lagi bagi salam. Sebab agama kita mengajar kita macam tu. Nabi kata jangan pernah memandang remeh satu pun kebaikan, walau sekadar jumpa sahabat wajah ceria. Apatah dia buat solat, buat zikir, buat gapo, buat
Sehingga kita kata biarlah, boleh jadi dengan sebab hak salam tu aku masuk syurga. Alhamdulillah. Boleh jadi, kita tak tahu. Kalau banyak-banyak kita tahu, tengok hak ni hak Tuhan kira. Hak lain tu ada orang panggil dah markah dia ke orang gini-gini. Hak ni boleh jadi, wallahu taala alam. Hadis batu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sifat orang mukmin ni kena usaha biar dapat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian sifat dia ialah mereka menginfakkan rezeki mereka. Ini juga benda besar. Sebab tu bagi orang berharta, ini adalah antara sifat utama yang memasukkan mereka ke dalam syurga. Dan ini juga galakan kepada kita untuk mencari rezeki dan cari harta, supaya dengan rezeki ini kita boleh ada sifat infak. Tak banyak tak apa, tak semestinya jadi jutawan. Carilah rezeki, ada samah seria, bagilah setakat mana yang kita ada, ya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita sambung esok pula lah. Ewak dah ni. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala merezekikan kita taufik dan hidayah untuk kita sama-sama mendapati ciri-ciri ahli syurga. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.